Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 10 di bawah tajuk Pelaksanaan Model Azure dalam Pengurusan Bilik Darjah bagi menangani masalah tingkah laku pelajar. Saya Nurul Husna binti Muhammad bersama rakan-rakan Amira Fakihah binti Maliki Abdullah, Nuri Syahidah binti Azhar dan Muhammad Faiz bin Muhammad Fauzi. Okey, seterusnya. Seterusnya, saya Amira Fakihah akan menyambung pembintangan tentang konsep pengurusan bilik darjah. Secara umumnya, bilik darjah merupakan ruangan belajar di sekolah yang digunakan oleh guru dan murid sebagai media bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala, pengurusan bilik darjah merujuk kepada penggunaan pelbagai komponen yang sesuai seperti elemen moral dan material dalam bilik darjah secara efisien dan efektif, seiring dengan objektif organisasi yang melibatkan kerjasama antara guru dengan murid. Justeru, selaku pentadbir murid dan kelas adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menguruskan bilik darjah sebaiknya bagi memastikan pelajar dapat belajar dengan selesa dan teratur. Dalam konteks Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan satu transformasi dalam pendidikan dengan memperkenalkan pendidikan abad ke-21 atau ringkasannya PAK21 yang membawa kepada transformasi pengurusan bilik darjah dengan ruang pelajaran yang kreatif dan lebih berkesan. Oleh itu, sebagai ejen pelaksana, pengurusan bilik darjah guru yang berkesan amat diperlukan agar murid dapat mencapai 6 aspirasi abad ke-21 iaitu berpengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, memiliki etika dan kerohanian dan beridentiti nasional. Namun demikian, suasana pembelajaran yang berkesan tidak mungkin terbina dengan hanya memberi tumpuan pada proses penyampaian guru sahaja, walhal turut melibatkan aspek pengurusan bilik darjah serta tingkah laku pelajar. Tingkah laku pelajar khususnya seperti pasif dan enggan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran memberi kesan kepada mereka sendiri sehingga menjejaskan prestasi disiplin serta pencapaiannya dalam bidang pendidikan. Justeru hal ini membuatkan mereka tidak memahami dan menginterpretasi dengan jelas perkara yang ingin disampaikan oleh guru sehingga menjadi penghalang kepada terbinanya persekitaran pembelajaran yang positif dan kondusif dalam kelas. Sehubungan itu, dalam hal ini, pengaplikasian model Azure dalam pengurusan bilik darjah dilihat berupaya untuk menangani masalah tingkah laku murid dengan lebih berkesan dan efektif bagi mewujudkan iklim pembelajaran yang menepati PAK21. Jadi, apakah itu model Azure dan latar belakangnya? Model Azure telah diasaskan oleh Heinisch, Molanda dan Russell pada tahun 1949 dan dimurnikan pada tahun 2001. Azure diambil daripada perkataan Azure yang bermaksud memastikan. Oleh itu, model ini bermatlamat untuk memastikan pembelajaran berlaku di dalam kelas. Ini dapat dilihat apabila model Azure yang berskala kecil ini memberi fokus kepada reka bentuk pengajaran kelas atau the design of classroom instruction serta digunakan sebagai panduan untuk merancang penggunaan media dalam sesi PDP. Selain itu, ia juga merupakan model pengajaran yang bersistem dan berstruktur di mana matlamat serta objektif pengajaran ditentukan terlebih dahulu secara eksplisit. Justeru, para guru boleh menjadikan model Azure ini sebagai rujukan dalam merancang alat dan bentuk pengajaran yang teratur. Dengan itu, sesi PDP akan menjadi lebih sempurna dan dapat mencapai objektif pembelajaran dengan adanya perancangan yang lengkap serta sistematik. Dalam model Azure, penilaian dilakukan di peringkat yang terakhir bagi menilai pencapaian murid serta keberkesanan strategi dan bahan pengajaran dengan lebih tepat ataupun dikenali sebagai evaluate and revise. Oleh itu, guru dapat mengesan kelemahan dan melakukan penambahbaikan terhadap teknik dan pendekatan yang digunakan semasa mengajar bagi sesi pembelajaran berikutnya. Sekaligus mampu meningkatkan mutu pengajaran. Malahan, ia juga berfokus kepada perancangan pengajaran berasaskan media dalam situasi bilik darjah yang mengandungi pelbagai gaya belajar dan tingkah laku murid. Ini dapat dilihat pada langkah pelaksanaan model Azure, khususnya pada langkah pertama iaitu analisis pelajar bagi membantu guru memilih pendekatan yang sesuai mengikut kecenderungan dan keperluan pelajar bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai secara menyeluruh.
Oleh yang demikian, penulisan ini akan membincangkan lebih lanjut berkenaan implementasi model Azure selaku model pengurusan bilik darjah yang berkesan dalam menangani tingkah laku murid. Seterusnya saya akan serahkan pembincangan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Syahidah binti Azhar. Saya akan membentangkan bahagian langkah-langkah pelaksanaan model Azure pengurusan bilik darjah dalam menangani masalah tingkah laku murid. Okey, untuk analyze learners iaitu analisis pelajar. Sebelum memulakan sesi PTP, setiap guru perlu kenal pasti latar belakang semua murid. Sangat penting untuk guru tahu ciri-ciri murid seperti taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya serta cara pembelajaran setiap murid. Termasuk juga guru perlu tahu tahap kebolehan pelajar di dalam kelas. Bila guru dah dapat kenal pasti ciri-ciri pelajar, so mudahlah untuk guru pilih kaedah mengajar dan juga bahan. Okey, untuk state objektif iaitu nyatakan objektif. Untuk letakkan objektif pengajaran, guru perlu titik berat perkara berikut iaitu objektif kena jelas, objektif perlu disusun ikut kebolehan murid, objektif perlu merangkumi kebolehan pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta objektif berkenaan dapat menyatakan apa murid perlu buat dan apa yang hendak dicapai di akhir proses pengajaran dan pembelajaran nanti. Dengan adanya objektif juga, guru dapat pilih aktiviti yang sesuai untuk dilakukan ketika proses PDP nanti. Untuk select methods, media and material, guru perlu bijak pilih kaedah media dan bahan bersesuaian supaya pelajar dapat memahami topik yang dipelajari di dalam kelas. Selain itu, dapat mengelakkan murid daripada merasa bosan. Kaedah perbincangan sesama pelajar dikatakan lebih bersesuaian kerana melalui kaedah perbincangan, pelajar dapat melontarkan idea dan pandangan masing-masing. Okey, untuk poin yang seterusnya, utilize media and materials, iaitu guru perlu kreatif guna media dan bahan. Antara media yang boleh digunakan adalah graf animasi. Selain itu, guru perlu bijak pilih warna tema, konteks supaya pelajar lebih berminat untuk belajar. Selain itu, guru juga boleh pilih aplikasi permainan macam Kahoot, quizzes, macam tu. Okey, untuk seterusnya, require learner participant iaitu memerlukan penyertaan pelajar. Pembelajaran abad ke-21 ini lebih menekankan kepada penglibatan pelajar secara aktif di dalam kelas supaya dapat mengelakkan pelajar pada bosan. Pembelajaran masa kini tidak lagi pelajar hanya duduk dan mendengar sahaja. Pembelajaran masa kini berpusatkan kepada pelajar adalah berdasarkan teori konstruktif iaitu murid membina pengetahuan sendiri dengan pengetahuan yang sedia ada. Okey, yang seterusnya, evaluate and revise iaitu menilai dan menyemak semula. Menilai dan menyemak semula ini kira yang paling akhir dalam model Azure. Penilaian ini sepatutnya dilakukan sepanjang proses PDP. Melalui penilaian ketika PDP, guru dapat menangani masalah tingkah laku murid. Okey, terdapat dua jenis penilaian iaitu penilaian secara formal dan juga tidak formal. Untuk penilaian formal adalah macam peperiksaan. Okey, bagi penilaian yang tak formal ialah hasil kerja murid, pelibatan murid di dalam kelas. Melalui penilaian, guru dapat menilai, menyemak semula dan baiki kelemahan serta kekurangan yang ada sebelum ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dapat kebaikan dan kelemahan untuk model Azure ini, di mana yang pertama adalah guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan murid melalui proses analisis pelajar. Seterusnya, guru dapat tentukan kaedah apa yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran, dan seterusnya adalah dapat menilai kekurangan dan kelemahan para pelajar melalui proses PNP dalam fasa penilaian dan ulang kaji. Dan kita nak semua pelajar ni terlibat dan tiada ada yang terkecuali dalam proses PNP ni, dan guru akan sediakanlah aktiviti yang sesuai serta mencabar minda.
Dan seterusnya adalah objektif perlu dinyatakan dengan jelas dan harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipelajari. Sebab ini merupakan tahap minimum yang perlu dicapai oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. Untuk kelemahan model ini, di mana isi pelajaran dia adalah tidak diperincikan mengikut tajuk-tajuk yang kecil. Seterusnya, proses pengajaran dan pembelajaran ni dia meliputi skop yang sangat luas, jadi keadaan ini dia kurang efektif lah. Dan guru dia mempunyai lebih komitmen. Maksudnya bebanan guru semakin bertambah, jadi guru tak dapat nak buat persediaan yang rapi sebelum mula sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan selebihnya adalah guru mengambil masa yang lama lah untuk nak sediakan peralatan multimedia. Sebab bila kerja guru dah bertambah, jadi tugasan-tugasan lain tu dia mempunyai kekangan yang tersendirilah. Seterusnya kita ke bahagian penutup. Model Ashworth ini adalah model pengajaran yang perlu dirancang dengan teliti sebelum melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebelum guru memulakan sesi PDP itu, guru terlebih dahulu perlu analisis pelajar, terutamanya tentang ciri umum pelajar, pengetahuan sedia ada dan mengenai pasti gaya belajar yang bersesuaian dengan majoriti pelajar dalam sesebuah bilik darjah. Seterusnya, model Ashworth membantu guru dalam menyediakan bahan untuk rancangan pengajaran harian atau RPH yang lebih terancang. Ini kerana guru telah menganalisis, menetapkan objektif, memilih jenis media sebagai bahan bantu mengajar dan telah menentukan kaedah yang terbaik untuk menarik penglibatan pelajar dalam pembelajaran dan telah membuat penilaian sebelum menyediakan RPH yang dapat memberi impak yang berkesan dan terbaik. Dan seterusnya, model Ashworth menekankan penggunaan alat bantu mengajar mengikut kesesuaian pelajar. Jadi dengan menggunakan alat bantu mengajar ni dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas lah dan lebih menarik, menjadikan proses PDP itu lebih berkesan. Dan yang terakhir sekali, pelaksanaan model Ashworth ini memberi kesan yang positif kepada tingkah laku pelajar dalam bilik darjah kerana pelajar lebih tertarik untuk memberikan tumpuan dalam proses pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Jadi dapatlah saya simpulkan bahawa pelaksanaan model Ashworth ini memberikan impak yang positif terhadap tingkah laku pelajar kerana aspek-aspek yang dinilai menggunakan model Ashworth ini telah membawa kepada perancangan RPH yang terbaik dan bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Itu sahaja dari kami. Sekian. Terima kasih.